Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fitri bin Majid. Nombor matriks D18310931. Jadi saya ingin membuat pembentangan atau pengulasan mengenai tugasan yang diberikan kepada saya, iaitu kepimpinan pengurusan di dalam sebuah organisasi. So, yang pertama sekali adalah peranan pengurus, iaitu pengurus merupakan individu yang bertanggungjawab merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber manusia, kewangan fizikal dan maklumat di dalam sesebuah organisasi ke arah pencapaian matlamat organisasi. Pengurus juga adalah mereka yang memberikan arahan kepada organisasi dan membuat keputusan tentang bagaimana dan cara-cara yang mereka perlu menggunakan segala sumber yang ada ke arah mencapai matlamatnya. Peranan merupakan satu set kelakuan yang sesuai dengan sesuatu jawatan yang disandang setiap pengurus, melaksanakan fungsi-fungsi pengurusan dan memainkan peranan-peranan yang tertentu. Jadi di sini kita mendapati 3 peranan kecil di dalam interpersonal, iaitu ketua, pemimpin dan penghubung. Jadi yang pertama adalah ketua. Ketua merupakan peranan paling asas dan mudah, iaitu mewakili organisasi secara formal. Peranan ini menunjukkan sikap mengambil tahu tentang pekerja, pelanggan dan masyarakat. Dan yang kedua adalah pemimpin, yang kita selalu memanggil sebagai leader. Leader ini dia bertanggungjawab untuk memotivasikan, mengarah pekerja dan memberikan arahan-arahan, menetapkan standard pekerja dan melatih mereka. Kejayaan atau kegagalan sebenarnya mencerminkan kejayaan atau kegagalan pengurus itu sendiri. Pengurus diharapkan menunjukkan prestasi kerja yang lebih cemerlang berbanding ahli-ahli lain di dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah penghubung. Ianya melibatkan hubungan pengurus dengan individu di luar organisasi. Pengurus mencari sokongan yang boleh diperolehi dari individu tertentu yang boleh mempengaruhi organisasi. Jadi yang seterusnya adalah kepentingan pengurusan. Mengapa kepengurusan ini penting dalam organisasi? Ya, jadi yang menyebabkan dia penting adalah yang pertama, memastikan matlamat organisasi tercapai. Yang kedua, untuk memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi. Dan yang ketiga, memastikan segala sumber, iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara berkesan. Yang keempat, untuk memastikan semua sumber faktor pengeluaran di dalam organisasi dapat diselaraskan dan diagihkan dengan baik dan teratur. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan tiada pembaziran sumber, iaitu faktor pengeluaran di dalam sesebuah organisasi. Yang seterusnya adalah perancangan. Apakah itu perancangan? Di dalam sesebuah pengurusan. So, dalam perancangan terdapat satu proses untuk menentukan matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi dan tindakan yang sesuai untuk diambil. Dan ianya bertujuan untuk organisasi perlu mengenal pasti perkara yang diingini dicapai berdasarkan matlamat penubuhan organisasi dan prestasi yang diingini. Sebagai contoh, meningkatkan peratusan organisasi, meningkatkan peratusan keuntungan organisasi. Apa yang mereka boleh buat adalah matlamat ditakdirkan secara jelas. Organisasi perlu membentuk langkah untuk mencapai matlamat tersebut. Antara langkah-langkahnya adalah strategi pemasaran, mempromosikan, peletakan harga ataupun perluasan pasaran yang menarik. Jadi yang seterusnya adalah gaya kepimpinan. Terdapat 3 gaya kepimpinan, iaitu yang pertama adalah autokrasi, yang kedua demokrasi dan yang ketiga laissez-faire. Jadi autokrasi
Berdasarkan rujukan dan kefahaman saya, autokrasi adalah satu cara mengurus atau memerintah seseorang dengan kuasa mutlak dalam hal organisasi. Sebagai contoh, sekolah. Cara urus tadbir, seseorang pengetua atau guru besar yang mengamalkan cara autokrasi adalah seorang pentadbir yang mengurus sekolah tanpa menerima pandangan sesiapa. Apa sahaja yang diarahkan haruslah akur. Jika tidak, tindakan disiplin harus diambil. Dalam pengurusan atau pentadbiran sekolah, kadang-kadang seseorang pentadbir harus juga menggunakan kuasa mutlak atau autokrasi dalam menggerakkan guru-guru dan staf, terutamanya kumpulan yang meraskan diri mereka selesa dan tidak mahu menerima perubahan. Walhal, perubahan yang dibawa adalah membawa kebaikan. Yang kedua adalah demokrasi. Demokrasi pula, pada pemahaman saya, adalah satu bentuk pemerintahan yang mengamalkan cara mengurus atau mentadbir atau memerintah secara demokratik, di mana setiap sesuatu perkara diputuskan melalui suara majoriti. Jika dalam hal negara ditentukan oleh layak jelata, bertepatan dengan perkataan asal yang bermaksud rakyat, dan memerintah atau lebih tepat lagi diperintah oleh rakyat. Dalam pengurusan atau pentadbiran, sekolah saya banyak mengamalkan cara ini. Guru-guru dan staf-staf merasakan pandangan mereka diterima dan secara tidak langsung mereka akan mempunyai semangat yang kekitaan dan kepunyaan. Di sini diharapkan mereka akan menjalankan tugas dengan lebih berkesan dan cemerlang. Kebanyakan tindakan diambil berdasarkan keputusan mesyuarat. Ini bermakna pandangan semua pihak diambil kira. Dan yang ketiga ialah laissez-faire. Secara amnya difahami, satu mengurus atau mentadbir yang memberikan kebebasan kepada individu. Dipandang dari sudut cara ini, memberi ruang untuk individu itu lebih kritis dan kreatif. Dalam pengurusan sekolah, cara ini boleh diamalkan tidak kepada semua guru dan staf, kerana dikhawatiri ada yang akan mengambil kesempatan ke atas kebebasan yang diberikan. Jadi itu saja yang ingin saya. Jadi untuk pengulasan saya yang terakhir, daripada terdapat 3 gaya kepimpinan, iaitu autokratik, demokratik dan laissez-faire. Bagi saya, gaya kepimpinan demokratik adalah lebih sesuai di dalam sesebuah pengurusan. Adalah kerana demokratik ini merupakan gaya penglibatan bersama. Kepimpinan jenis ini menggalakkan pekerja untuk terlibat sama di dalam proses membuat keputusan. Semua maklumat yang melibatkan pekerja akan disalurkan dan melibatkan mereka ketika membuat keputusan dan menangani sesuatu masalah secara bersama. Seorang ketua yang demokratik akan membantu pekerja menilai prestasi masing-masing berdasarkan pelan pembangunan yang dibangunkan bersama. Seseorang ketua juga akan membenarkan pekerja mereka membuat target atau sasaran masing-masing. Ianya juga boleh menggalakkan semua pekerja untuk meningkatkan dan membangunkan kebolehan diri dan kerjaya masing-masing, serta turut memberi peluang untuk kenaikan pangkat dan tanggungjawab yang lebih berat. Pengiktirafan dan galakan diberikan terhadap pencapaian pekerja yang terbaik. Jadi, gaya kepimpinan demokratik banyak memberi faedah jika digunakan pada masa dan situasi-situasi seperti yang pertama, pengurus mahu semua pekerja tahu dan mendapat maklumat terhadap apa-apa perkara yang memberikan kesan kepada mereka. Yang kedua adalah membenarkan pekerja berkongsi di dalam membuat keputusan dan mencari jalan penyelesaian. Yang ketiga, sesuai digunakan bagi memberi peluang kepada pekerja untuk membangun dan meningkatkan pembangunan personaliti dan kepuasan kerja. Yang keempat, masalah yang besar dan kompleks yang memerlukan banyak input untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, bagi menggalakkan kerja berpasukan dan penglibatan bersama. Terima kasih.